saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan untuk tampil memberikan soalan, perkenalkan nama, dari mana, dan terus soalan. InsyaAllah saya akan tentukan ahli panel mana yang akan menjawab soalan tuan-tuan dan puan. Silakan. Okey, tahniah kepada Tuan Haji, silakan. Perkenalkan nama, dari mana, dan terus kepada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir bin Muhammad Nur daripada daerah Bagan Serai. Untuk tanya kepada pihak forum kita, iaitu soalannya begini, berkenaan dengan perpaduan. Iaitu kita pernah mendengar masa saya kecil-kecil dulu sekolah, dia kata akhir zaman akan berlaku perpecahan, yang mana Nabi Muhammad SAW telah berdoa. 3 daripada doanya, 1 ditolak, iaitu perpaduan. Umat Islam tidak akan dapat bersatu padu sampai akhir zaman, iaitu doa yang ditolak oleh Allah. Betul atau tidak? Itu soalan saya pertama. Soalan yang kedua, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tentang wala tafarraqu itu, kemanakah ayat itu ditujukan? Yang ketiganya, saya nak soalkan berkenaan dengan turunnya Imam Mahdi, lahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Adakah dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi baru selesai perpaduan umat Islam sedunia? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Jadi soalan daripada Encik Haidir bin Muhammad Nur daripada Bagan Serai, jauh datang tu, alhamdulillah. Jadi soalan yang pertama, soalan yang kedua, soalan yang ketiga, saya pun setuju dengan soalan ini lah. Timbalan mufti kita yang layak untuk jawab. Jadi soalan yang pertama, betul atau tidak tentang hadis Nabi berkaitan tentang permintaan Nabi Muhammad kepada Allah SWT, 3 perkara. 2 perkara diperkenankan, 1 perkara tidak diperkenankan, iaitu tentang isu perpaduan. Yang kedua tentang dalam surah Ali Imran, wa'tasamu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di manakah ditujukan wa la tafarraqu itu? Dan seterusnya tentang Imam Mahdi dan Nabi Isa, adakah selepas turunnya barulah umat Islam ini bersatu? Jadi minta untuk Ustaz Zamri memberikan penjelasan. Tafadhal masyaallah. Ada pakai kad juga ke? Terima kasih kepada yang Ustaz yang mengutarakan soalan. Soalan Ustaz tidak setara soalan muka dan nakir. Pertama, hadis itu betul, memang sahih hadis itu. Di antara 3 permintaan Nabi SAW, 2 dimakbulkan oleh Allah, 1 tidak diberi jawapan. Syarah hadis itu menggambarkan bahawa tidak diberikan jawapan itu bermaksud masalah itu adalah masalah yang akan dihadapi, pasti dihadapi oleh sekalian umat Islam sepanjang zaman. Seawal Nabi SAW wafat, sudah berlaku di sana perselisihan siapa nak angkat jadi khalifah. Seawal itu. Kemudian belakang lagi lah sampai pada kita lah. Ini bukan bermakna kita berpeluk tubuh melihat orang Islam berpencak silat depan kita. Tak. Mana buktinya kita jangan berpeluk tubuh bila melihat orang Islam berpencak silat depan kita? Kita dilarang berpeluk tubuh. Ayat yang Ustaz bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun.
Dan wal takun minkum ummatun, ayat selepasnya pula wala takunu kalladzina utul hingga akhirnya lah. Ayat itu kalau ikut usul fiqh itu ayat amar. Al-amru yadullu 'alal wujub. Ayat amar, ayat suruh fi'il amar, Ustaz sekalian, dalam usul fiqh yadullu 'alal wujub, dia adalah menunjuk kepada wajib hukumnya. Kemudian dikuatkan lagi dengan ayat yang sedikit dibaca oleh Ustaz Suhaimi tadi, yaitu mesti berlaku proses islah. Fa aslihu, itu juga dalam fi'il amar. Yadullu aidan 'alal wujub, dia adalah wajib. Dan itulah ulama mengistinbatkan bahawa mencari kesatuan itu asas. Memecahkan kesatuan itu adalah haram. Dikuatkan dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk syurga orang yang memutus silaturahim. La yahillu limri'in an yahdura akhahu fawqa thalath, dalam hadis yang lain, tidak halal bagi seorang itu bila berseru dengan saudaranya menghijrahkan dirinya lebih daripada 3 hari 3 malam, bukan 3 kali ngundi. Setengah tempat 3 kali ngundi, tak betul. 3 hari 3 malam pun dah tak boleh. Jadi dia dulu al-wujub tu sebenarnya. Dan kalau nampak ada 2 kumpulan orang Islam berkelangkah, mesti ada pihak ketiga yang disebut oleh Buya Hamka tadi ni. Mesti ada satu pihak dalam bahasa dia rasa tanggungjawab untuk islah bainal fi'atain al-muqtatilain. Itu. Jadi jangan kita terperangkap dengan setengah golongan ajaran sesat. Apa-apa pun nak jihad, nak persatuan, tunggu Imam Mahdi. Tunggu Imam Mahdi baru kita nak mula kerja. Jangan gitu. Kita jadi lauk oleh orang lain nanti. Kita jadi lauk oleh orang lain. Kalau kita nunggu Imam Mahdi turun baru kita nak bersatu, baru kita nak. Bukan itu caranya. Dan kita pun belum tentu hidup zaman Imam Mahdi Al-Muntazar besok. Allah alam, takat itu dulu lah Ustaz. Takat mana yang saya ingat mampu orang tua ni. Allah alam. Okay. Alhamdulillah, soalan daripada Presiden PPSR kita. Silakan Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta pandangan 3 panel. Macam mana kita melihat isu perpaduan ini? Sebenarnya ianya dipolitikkan. Jadi nak minta kupasan daripada NGO Ustaz Suhaimi, daripada Tuan Razman Katipas, daripada Pejabat Mufti. Isu perpaduan dipolitikkan. Langkah penyelesaian itu sudah ada, tapi tak mau pergi di situ. Kalau boleh dikupaskan. Terima kasih. Kita pergi pada soalan daripada Presiden Ustaz Wan Ahmad Tarmizi kepada ketiga-tiga ahli panel. Ini harapan Presiden PPSR kita. Adakah isu perpaduan ini, bagaimana kita melihat isu perpaduan ini dalam dipolitikkan? Ini nak minta kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi, Tuan Haji Razman dan juga daripada Ustaz Zamri. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Persoalan Ustaz Wan Ahmad Tarmizi, pengurusi PPSR, adakah perpaduan dipolitikkan? Awal persoalan tentang perpaduan saya dah maklumkan. Dari pandangan saya tidak nampak perpecahan umat Melayu, melainkan perpecahan itu berasaskan kepada prinsip akidah dan sebagainya. Kalau bergaduh ataupun berlaku perselisihan dalam menegakkan yang hak, yang itu kita tak ada pilihan. Bagi saya, mesti kita meletakkan kepada perkara yang hak, dokongan kita. Pada waktu yang sama,
ya, dakwah menyampaikan kebenaran kepada satu pihak lain berjalan terus. Jadi kalau mana-mana pihak jujur, utamanya orang-orang yang duduk dalam pos-pos penting dalam parti politik, mesti sahut cabaran untuk duduk berbincang atas nama masalah ummah. Saya pernah mendengar pandangan mantan Menteri Besar Kelantan, seorang alim, Tuan Guru Ni Aziz Ni'mat. Dia pernah sebut, kalau kerajaan hari ini di bawah parti UMNO, sekali sebut UMNO, tak apa, sanggup melaksanakan Quran dan Sunnah, maka PAS bubar. Nampak? Kalau tuan-tuan berani lagi, sebab itu bagi saya tajuk ini paling cantik seminar. Saya sanggup tentang kertas kerja. Saya sanggup. Saya pergi lebih jauh lagi. Kalau nak perpaduan yang dikatakan berpadunya orang Melayu itu dengan bergabungnya parti politik, yang itu tidak akan kemana. Kenapa? Kerana PAS lagi pernah duduk di dalam kerajaan perpaduan. Tapi tuan-tuan balik cari buku yang pernah ditulis oleh Datuk Asri, keluaran UKM, kenapa PAS ditendang keluar. Jadi siapa yang nak perpaduan, siapa yang tak nak perpaduan. Kalau tuan-tuan baca buku itu, menangis ahli PAS yang duduk dalam jawatan penting supaya jangan keluarkan kami. Tu berlaku tu. Sebab itu almarhum Sapadeno menulis dalam salah satu ucapan dasar, PAS ditendang keluar. Nampak? Itu ada dalam ucapan dasar itu, PAS ditendang keluar. Jadi sebab itu kita tak mengundi dari mana-mana lah. Bila ada pandangan unity government, kerajaan perpaduan daripada PAS, itu semua orang kena baik sangka satu ketika dahulu. Orang politik dia ada pandangan dia. Hari ada istilah national consensus. Tuan-tuan kena banyak. Sebab itu saya rasa perbincangan ini kena seminar. Dia tak boleh 2 minit kat kuning naik kat merah, mana nak mencapai. Tak sampai mana. Jadi saya sangat setuju dengan pandangan Ustaz Wan. Ada kemungkinan perpaduan ini dipolitikkan, ya, sebab umat Islam di Malaysia, insya-Allah hari ini kita buktikan atas dasar menyampaikan yang hak. Ustaz Zamri hadir, saya hadir, Tuan Razman hadir. Siapa yang tak hadir? Wallahu a'lam. Terus sambung. Okey. Terima kasih. Jadi persoalan ini memang adakah perpaduan ini dipolitikkan? Kalau kita tengok politik dunia memanglah dipolitikkan, bahwasanya Barat, Israel, Zionis, Orientalis memang mempolitikkan supaya orang Islam ini dipisahkan, berpecah. Ini dia asasnya. Sebab itu di luar sikit kalau kita tengok bahawa sebelum tahun 50-an negara-negara Islam dijajah secara fizikal. Orang putih yang penjajah ada di Malaysia, English ada dekat Malaysia, Itali ada dekat Libya, Perancis ada dekat Mesir dan sebagainya. Semua negara, Belanda ada dekat Indonesia, dijajah secara fizikal. Dan apabila ada gerakan kemerdekaan selepas daripada itu, tinggallah negara-negara Islam itu diperintahkan oleh negara orang bangsa dia sendiri. Tetapi telah dimasukkan, didoktrinkan yang ditinggal itu ada dua, bahawa diperintahkan oleh orang bangsa dia sendiri, tapi pemikiran dia adalah pemikiran barat yang dulu ada seluruh dunia pada masa itu. Dan di situ juga dicengkam oleh dulu tidak dijajah, sebelum ini dijajah secara fizikal, sekarang dijajah secara mental dan secara spiritual ini. Selain daripada itu, mereka mengawal dunia ini dengan menubuhkan satu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu selepas daripada Israel ambil
Palestin tahun 1948. Negara Malaysia menjadi satu anggota kepada bangsa-bangsa bersatu. Ini ada 193 buah negara sekarang ini yang menjadi anggota bangsa-bangsa bersatu, yang bahawa kuasa vetonya adalah Amerika, Jerman, Perancis dan juga dikuasai oleh Israel. Mana-mana anggota menjadi ini mesti mengikut apa yang dijanjikan dalam perjanjian bangsa-bangsa bersatu itu. Macam kata tadi lah nak kali. Dan salah satu daripada perjanjian bangsa-bangsa bersatu itu, dia kata mestilah negara-negara ini mengiktiraf hak kebebasan manusia, hak asasi manusia yang letak di situ. Di mana hak asasi manusia yang pada semua kita tahu bahawa kesemuanya bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang memecahkan. Kita kena mengiktirafkan, nak buat macam mana. Dia dilahirkan, dia tak suka jantan, dia tak suka perempuan, dia suka jantan. Kita kena mengiktirafkan. Oleh sebab dia dilahir, diiktirafkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak suka dengan jantan, dia suka dengan perempuan, maka kena iktirafkan perempuan dengan perempuan. Dia dilahirkan, diiktirafkan bahawasanya dia ni tak suka dengan jantan, tak suka dengan perempuan, dia suka dengan binatang, kena iktirafkan dia suka dengan binatang. Semuanya bertentangan dengan dia. Jadi perkara ini, dia kata semua negara Islam kena ikut. Mudah. Kita dah menjadi anggota dia, kita semua sekali kena ikut. Siapa yang politik? Israel mempolitikkan kita. Semua sekarang negara-negara yang menjadi anggota bangsa-bangsa bersatu kena ikut perjanjian ataupun convention yang dibuat di Yogyakarta. Kena ikut. Yang kata dalam ikrar pemangku, kena ikut. Sekarang ini kata dekat Thailand, kena iktirafkan bahawa lelaki ni nak kahwin dengan lelaki, kita kena keluar sijil. Kita kena ikut. Dia tengah politikkan kita gitu. Sekarang macam mana kita nak menidakkan perkara itu, nak memecahkan, nak menyatukan? Siapa yang tidak politik dalam perpaduan ini? Macam mana kita nak berpadu? Sedangkan dalam kerajaan ini menjadi ahli kepada anggota bangsa-bangsa bersatu yang dia kena ikut, kena iktiraf ini. Sekarang ini kebebasan menyebarkan agama di Malaysia kena iktiraf. Orang lain nak menyebarkan umat, sedangkan di dalam perlembagaan negara kita, agama Islam adalah agama rasmi. Orang lain boleh mengamalkan agamanya tetapi tidak boleh berkembang, tak boleh mengembang. Mengapa Kristian dengan Syiah saja dimasukkan? Agenda apa? Mengapa tidak dimasukkan Buddha? Mengapa tak Hindu lagi banyak perkembangan dia? Berapa banyak orang kita yang gerakkan dia sekarang dia? Hindu sekarang, Hindustan, Shah Rukh Khan, dia pergi tackle anak-anak Melayu bahaya kita kahwin dengan dia. Bila kahwin dengan dia, dia bukan dia lagi kuat. Berpura-pura hari ini mengucap, esok dia bawa anak kita masuk, anak orang Melayu masuk Hindu. Lagi dahsyat. Mengapa tak dimasukkan dalam? Mengapa dimasukkan Kristian dengan Syiah saja? Cuma nak memalikkan ini ada unsur-unsur perpecahan politik yang kita katakan tadi. Agenda besar, big frame. Big frame. Ini yang dulu ada perpecahan ini dipolitikkan, bukan setakat dalaman. Kita kena mengiyakan saja. Ini agenda kelima Allah, ini agenda Bible. Siapa yang buat? Malaysia tak dapat mengelakkan sekarang desakan dunia bahawa dia kena melaksanakan kebebasan orang siapa juga nak beragama. Jadi jangan palikkan kepada kumpulan tertentu saja sebab dah menjadi ahli. Menjadi ahli kepada pertubuhan ini, maka dia tertakluk kepada undang-undang, kepada pertubuhan itu, dia kena ikut. Ini yang sebenar politik yang dipolitikkan kita sekarang ini. Seluruh negara Islam sekarang ini tak terlari daripada perkara yang demikian. Inilah politik besar, agenda politik besar. Sebab itu bila dia dipisahkan balik soal liberal, nak liberalkan macam mana? Dia bukan duk mengaji agama, dia cinta kepada Islam. Dia mengaji dekat London, balik-balik dia berfikiran liberal. Dia kata Islam ni mengikut pemikiran dia. Salah siapa? Salah siapa ni? Fikiran liberal ni salah siapa? Anak kita tak pergi hantar sekolah tahfiz, tak pergi hantar mengaji Quran, tak pergi hantar haji gadis, mengaji sekolah saya pun mengaji biasa juga, bachelor in mathematics, saya bukan fulat. Cinta saja nak kepada Islam, nasib baiklah masuk PAS, kalau tidak berfikiran. Lepas tu bila kita nak menyelesaikan ini persoalan yang dulu ada yang begitu serius.
yang begitu saja. Alhamdulillah mereka ini yang anak-anak kita tu nak juga Islam, tapi nak juga Islam macam mana? Bila dia membicarakan, mengupas sesuatu hal mengikut bagaimana pemikiran ataupun pembelajaran dia yang beberapa puluh tahun itu. Nah, sebab itu dia berpandangan kadang-kadang tak boleh, sehingga hatta macam ni dengan jelas dalam keadaan saya buka ni tak kira kepada siapa, kita dah jelas fatwa dah ada, kita tak boleh sambut perayaan agama kan. Taipusam kita tak boleh sambut, depan Bali kita tak boleh sambut kan, kita tak boleh wish ni apa Merry Christmas, Hari Christmas kita tak boleh kan. Bila kata okey kita tak boleh wish, tak boleh, ini menyekat perkembangan dakwah, sedangkan ini kita kena meraihkan hari Christmas ini. Tak salahkan dia sebab dia berfikiran dah, sedangkan ruang dakwah lain yang terbuka luas, tapi yang dia nampak, yang digambarkan cantik oleh syaitan itu saja kan. Kita kena wish Happy Merry Christmas. Ini di kalangan pencinta Islam juga. Ini yang dikatakan liberal. Kita tak salah dia, salah yang brought up dulu. Ramai di kalangan gerakan, alhamdulillah, yang kata yang dalam pendidikan terus secara Islam mungkin dia nampak jelas daripada nas, hadis dan sebagainya. Itu pun nanti ada yang menyeleweng kan. Tambah yang pendidikan sekarang ini yang mengaji dalam apa statistik yang ada sekarang, yang masuk aliran biasa, aliran mainframe kerajaan masuk tingkatan 1. Kalau kata masuk 10,000 orang, yang pergi ada fikrah sikit takut dia nak masuk sekolah menengah agama, masuk pergi tahfiz apa, tak sampai 5%. Tak sampai 5%. Yang dibincangkan dulu masuk tingkatan 1 5 tahun, tingkatan 6 ataupun matrikulasi 2 tahun, darjah 1, darjah 6 tahun kan, campur tingkatan 5 tahun, 11 tahun matrikulasi